Assalamualaikum, apa khabar semua? Wah, sehari dua ni ada juga berita yang besar jugalah tentang PKP kita ni, iaitu yang paling besar sekali ialah bahawa industri-industri yang dikira penting telah dibenarkan beroperasi tanpa had. Dan ini mendatangkan mixed reaction lah kata orang tu, perasaan yang bercampur aduk. Sebab kita faham bahawa ianya penting untuk industri-industri penting ni mungkin memulakan kembali operasi bagi memastikan ekonomi tidak terlalu teruk terkesan akibat pada PKP. Tapi pada masa yang sama kita berasa risau sama ada majikan dan juga pekerja yang terlibat akan mengambil langkah-langkah yang perlu untuk memastikan mereka bertanggungjawab lah, iaitu memastikan mereka tidak sakit sebelum pergi bekerja, tidak demam dan tidak ada gejala-gejala yang menunjukkan kemungkinan mereka ada jangkitan coronavirus COVID-19 ni. Dan yang keduanya, dah boleh bergerak berdua lah. Maksudnya kalau nak pergi ke kedai sekarang, tak payah seorang je, dah boleh berdua. Dah dibenarkan untuk bergerak berdua-duaan. Jadi ini satu lagi perkara yang agak besar juga sebenarnya. Dan kita sangat berharap bahawa tidak disalahgunakan lah. Jadi sebenarnya dalam keadaan ini ramai yang mengatakan mereka risau, ada yang marah pun ada, kerana kita tengok bilangan kenderaan di jalan raya semakin banyak sebenarnya. Ini daripada semalam kalau saya lalu di sini, tak berjumpa dengan satu kenderaan pun lah, nak sampai ke Taman Tun. Mungkin paling kuat sampai dalam jarak 5 km ni mungkin 3 kenderaan saya berjumpa. Hari ni tengok melambat kenderaan. Dan semuanya dia macam trafik masa raya lah. Masa raya orang suruh balik kampung, lebih kurang trafik macam tu, which means ada kenderaan lah. Tapi taklah banyak macam hari biasa. Today is hari Khamis kan, tengah minggu. Jadi sebenarnya pada saya sekarang ni dah tiba untuk kita membuktikan kepada diri kita sendirilah sebagai satu masyarakat, sebagai satu negara, sama ada kita ni sudah memayis ataupun tidak. Maksud saya apa tu? Yalah, maksudnya memayis ni ialah satu tahap di mana kalau kita sebagai orang Islam dikira dah perlu menjaga rukun Islam lah, nak kena semayang, dah boleh ditegur dah kan. Maksudnya orang tu, kanak-kanak tu kalau dia dah sampai tahap memayis, dia dah boleh membezakan antara baik dan buruk dan sudah mula boleh berfikir. Jadi pihak kerajaan sekarang sebenarnya tengah membuat keputusan. Semalam saya bincang dengan rumah saya, dia macam upset jugalah. Dia kata takut naik balik kan angka jangkitan. Saya cakap, sampai bila kita nak duduk dan duduk dalam rumah terperap macam ni kan. Jadi saya rasa ini adalah masa untuk kita sebagai rakyat Malaysia membuktikan kepada diri kita sendiri. Jadi benda-benda ni semuanya kita tak pernah nak buktikan pada orang lain. Sebenarnya kita nak kena buktikan kepada diri kita sendiri, sama ada kita boleh berfikir secara rasional dan menimbangkan apa yang baik, apa yang tidak. Kalau kita lihat angka jangkitan tu meningkat, bermakna rakyat Malaysia tidak lagi memayis. Sebagai satu masyarakat, sebagai satu negara, kita masih lagi tidak memikirkan tentang kebaikan dan keburukan tindakan kita, hanya memikirkan kepentingan kita sendiri saja. Macam budak-budak dia tak tahu nak fikirkan kebaikan sejagat, dia fikirkan dia punya kepentingan dia je. Jadi itu yang kita nak kena tengok lah. Dan kalau kita tidak boleh mengambil tanggungjawab tersebut, dan pihak kerajaan akan mengambil balik tanggungjawab itu. Maksudnya sekarang ni dia bagi kita kebebasan, tapi dengan kebebasan tu datang tanggungjawab lah. Ini biasa benda yang kita cerita pada anak-anak pun. Kebebasan datang dengan tanggungjawab. Tanggungjawab kita ialah untuk memastikan kita tidak sakit dan tidak menjadi risiko menyebarkan penyakit kepada orang lain. Dalam keadaan sekarang ni, kita terpaksa memikirkan masyarakat dengan terlalu memikirkan diri kita sendiri semata-mata. Of course kita kena fikirkan diri kita sendiri, kita punya survival. Tapi macam mana kita nak bergerak ke depan, the new normal, macam mana kita nak move forward dengan memastikan semuanya elok dan tidak menjadi semakin teruk. Of course kita kena pakai topeng muka. Saya ada bawa topeng muka, saya bawa yang besar punya ni, reusable punya. Saya tak lemas nak nasib beli tukar. Saya pakai yang reusable punya face mask.
Dan apa lagi ialah kita kena memastikan kita mengekalkan jarak sosial lah. Jadi jarak sosial ni sesuatu yang agak sukar untuk kita lakukan secara berpanjangan, pasal manusia ni memang social creature. Kita suka duduk dengan kawan-kawan kita, sembang, berinteraksi, berbincang, bergurau, bergaduh, bertengkar, melawak, semua suka, kita suka. Dan sukarlah untuk kita meneruskan, tapi buat masa sekarang kita terpaksa membuat pengorbanan tersebut lah. Dan itu dia daripada saya, sama ada kita boleh memegang tanggungjawab tersebut dan terus diberi kebebasan tambahan, ataupun sekiranya kita tidak boleh dan bermakna kerajaan terpaksa jadi bapa yang garang dan kembali mengurung kita dalam bilik kita lah, dalam rumah kita, dan mengatakan bahawa tak boleh nak buat macam mana, awak semua tak pandai nak jaga diri lagi kan. Kita kena mengurung balik dan kita terpaksa lah dengar lalui roadblock balik, askar kena bantu polis nak pastikan kita tak buat perangai-perangai mengarut, dan ini semua sudah tentu akan mendatangkan masalah-masalah yang lain. Jadi kesukaran tu tetap ada kesukaran, sama ada kesukaran itu dari segi kita terpaksa duduk di rumah, ataupun bila kita bergerak kat luar, kita kena memastikan bahawa kita tidak menjadi risiko membawa jangkitan kepada orang lain. So di situ ialah bagaimana keadaannya sekarang dan situasinya, dan kita jangan ambil kelonggaran ini sebagai satu yang membolehkan kita bergerak sesuka hati dan berjalan merata-rata, pasal katanya mereka nak memberi, pihak kerajaan nak memberi kebebasan bergerak dalam negeri kalau negeri itu dah hijau ke macam mana kan, tak ada red zone. Tapi kalau kita tak dapat mengawal diri kita, dan tetap menjadikan masalah, dan kerajaan tetap akan meneruskan perintah kawalan pergerakan. Jadi saya berharap kawan-kawan semua janganlah terus tiba-tiba nak pergi berjalan merayap ke mana-mana merata-rata tanpa memikirkan cara untuk mengurangkan risiko jangkitan lah. Itulah yang kita sangat-sangat harapkan, supaya kita dapat mengawal COVID-19 ini. Dan hakikatnya social distancing ni kita mungkin kena kekalkan selama mungkin setahun setengah. Pasal kalau kita tengok daripada sejarah pun, bila Spanish flu tu selepas kita lupa setahun 2 tahun dan mula macam biasa balik dan tidak mengawal kebersihan dan juga social distancing, ia datang kembali, dan selama 5-6 tahun akhirnya baru dapat selesai dan kembali pada normal. Jadi kita sekarang ni dah zaman yang lebih moden. 100 tahun kemudian ada pelbagai-bagai sumber maklumat, cara menyebarkan maklumat. Kita semua dah tahu apa yang kita perlu lakukan. Jadi tolong kita semua, tolong jangan lupa bahawa kita masih lagi ada tanggungjawab besar untuk memastikan keadaan lebih selamat. Kita tak nak nanti anak-anak tak pergi sekolah ni pun katanya entar berapa bulan tak pergi sekolah ni, mungkin akan berterusan kecuali mereka-mereka yang mengambil peperiksaan penting seperti SPM. Dan kita risau akan terbantut lah pula macam Perang Dunia Kedua tu. Memang ramai anak-anak yang zaman tu, mereka-mereka pelajar-pelajar yang terpaksa berhenti belajar beberapa tahun sementara nak tunggu perang habis, kemudian sambung belajar balik. Jadi keadaan sebenarnya pada tangan kita. Saya sebagai yang bekerja sendiri memang berharap sangat-sangatlah benda cepat pulih kembali, kerana saya berasa ini akan datang kesan yang sangat teruk lah kepada ekonomi saya lah secara peribadi sekiranya keadaan ini berterusan. Jadi saya minta tolong dengan semua orang untuk tidak lupa tentang apa yang sedang berlaku. Okey? Jadilah pemandu Malaysia, pemandu yang berhemah. Kita jumpa lagi, insya-Allah.